السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana dan Maha menguasai segala-galanya. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita malam ni berada pada hari-hari yang sangat istimewa. Hari-hari di antara yang Allah Ta'ala bersumpah dengannya, mana Allah Ta'ala kata wal fajri wa layalin ashr, demi fajar dan juga malam yang 10, iaitulah 10 awal Zulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Hari-hari yang kita disunatkan atau digalakkan untuk memperbanyakkan takbir, tahmid, tahlil sebagai tanda memuji Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada hari-hari sebegini dia merupakan antara syiar-syiar Allah pada sudut masa. Syiar Allah ni ada sudut tempat, ada sudut benda dan ada sudut masa. Antara masa yang Allah pilih menjadi syiar Allah ialah 10 awal Zulhijjah. Maka bila datangnya 10 awal Zulhijjah, yang kita kena buat ialah memperbanyakkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memperbanyakkan segala bentuk amal salih. Dan kita juga dalam masa berhadapan atau berada dalam hari-hari yang menjadi syiar kebesaran Allah Subhanahu wa taala, patutnya mengelakkan diri daripada melakukan maksiat kepada Allah. Kerana pada hari-hari sebegini, andai pahala digandakan oleh Allah, maka maksiat juga tidak wajar dilakukan kerana dibimbangi juga akan besar gandaan dosanya. Kita tak tahu bagaimana sudut gandaan dia, wallahu taala a'lam. Akan tetapi maksiat pada perkara-perkara yang Allah agungkan sangat tidak wajar. Dalam banyak-banyak perkara yang kita takut dan kita bimbang dalam hidup ni, muslimin dan muslimat, ialah kita bimbang agama Islam ataupun iman yang ada dalam diri seseorang itu tercabut atau terbatal. Dalam hari-hari yang besar, betul kita puji Allah dan kita memantapkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka antara cara kita memantapkan keimanan kita kepada Allah ialah dengan menyucikan diri kita daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan iman. Kita mesti berlepas diri daripadanya dan kita mesti mensucikan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa perkara-perkara ini sebenarnya ada dalam agama kita.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dari sudut bahasanya, wala tanqudul aiman, jangan kamu membatalkan sumpah atau janji. Adapun membatalkan keimanan disebut ialah perkara-perkara sama ada kepercayaan ataupun perkataan ataupun perbuatan yang apabila dilakukan boleh membatalkan keimanan seseorang. Dan apabila seseorang itu terbatal keimanannya, dia akan berpindah daripada status dia seorang Muslim kepada seorang kafir. Sebab iman dia terbatal. Cumanya bagi kita sebagai seorang Muslim, kita tidak bermudah-mudah juga untuk menghukum seseorang itu, oh fulan dia tu ni kafir. Pasal apa? Sebab menghukum kafir ni kerja berat. Kita bimbang kita buat kerja Tuhan. Boleh jadi Allah Azza wa Jalla memberi keuzuran kepada dia. Sama ada dia terpaksa atau kerana dia jahil ataupun tak tahu macam mana, wallahu ta'ala a'lam, ataupun dia bertaubat lepas daripada itu, kita pun tak tahu. Tetapi menjadi tanggungjawab orang Islam memberikan penjelasan kepada saudara-saudaranya apakah perbuatan, perkataan, kepercayaan, i'tiqad yang boleh membatalkan iman seseorang. Seorang tu boleh kata, siapa yang buat macam ni, hukum dia kafir. Siapa yang kata macam ni, hukum dia kafir. Kena bagi tahu. Adapun nak mengatakan fulan bin fulan, orang tu secara khusus, individu tersebut dia kafir, yang tu kerja berat. Yang tu hanya boleh dilakukan oleh para qadi. Setelah dipanggil, dirujuk, diberi kepenjelasan, ditetap juga tegar, maka di saat itu berlakulah hukum ke atasnya. Adapun dalam keadaan biasa kita ni, yang kita kena buat ialah kita memberi penjelasan kepada orang, memberi penjelasan kepada umat apakah perkara-perkara yang boleh membatalkan keimanan seseorang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan kita kena tahu perkara ni demi untuk menjaga keimanan kita. Sebab ada sebahagian orang dia tak sedar pun dia terjebak atau terjatuh dalam jurang yang membinasakan, dia tak sedar, padahal dia telah melakukan sesuatu perkara yang berat. Sebab apa dia tak sedar? Sebab dia tak tahu apakah itu pembatal-pembatal keimanan. Baik, yang kita sebut pembatal keimanan ini ialah perkara yang boleh mengeluarkan seseorang itu daripada statusnya Muslim menjadi kafir. Statusnya, tapi kita tak hukum dia sebab kita tak tahu. Cuma perbuatan itu dijelaskan sebab ada dalam agama Nabi SAW bagi tahu, Quran bagi tahu, perkara itu boleh membatalkan keimanan. Jadi ada dua perkara di sini tuan-tuan. Pertama, menjelaskan perbuatan, perkataan atau i'tiqad yang mendatangkan kekufuran. Yang ini mesti kena bagi tahu. Yang dua, menghukum individu secara spesifik sebagai hukum kafir. Yang ni kalau boleh kita elakkan. Yang ni biarlah kerja ulama-ulama besar, yang ni biarlah kerja para qadi. Dia yang kena panggil orang tu, bagi dia panggil istibanah, panggil macam kumpulan arkam dulu ditangkap, kemudian panggil istitabah, kemudian
suruh bertaubat, bagi penjelasan, bagi pemulihan dan sebagainya sehingga mereka bertaubat. Begitu juga pengikut Rasul Kahar, panggil, tangkap, kemudian istitabah, buat proses minta taubat dan sebagainya, bagi penjelasan, yang tu kerja pihak berkuasa. Tapi sebelum sampai ke tahap tu, kita sebagai orang awam ni, orang biasa ni, kita kena tahu apa perkara yang menyebabkan seorang tu sampai ke tahap tu. Pembatal keimanan. Pembatal keimanan ni banyak, cuma boleh diklasifikasikan atau dikategorikan kepada 3 bentuk. Pertama, pembatal keimanan dari sudut i'tiqad, yakni kepercayaan. Yang kedua, perkataan, dan yang ketiga, perbuatan. Mana ada yang seorang tu dia percaya perkara tu, batal Islam dia. Ataupun dia buat sesuatu perbuatan, batal Islam dia. Atau dia ucap satu perkataan, batal Islam dia. Ada 3 kategori. Pembatal keislaman dari sudut kepercayaan, perkataan, dan juga perbuatan. Ada 3 kategori. Okay? Nombor 1, pembatal keislaman dari sudut kepercayaan i'tiqad. Kategori nombor 1. Dalam kategori nombor 1 ni ada pula huraian dia bawah. Dari sudut i'tiqad, pembatal keimanan nombor 1 ialah syirik. Orang yang terlibat dengan syirik secara automatik batal Islam dia. Siapa yang terlibat dengan syirik, batal Islam dia. Kita kena bagi tahu macam tu. Tiba-tiba kita tengok orang tu, dia pergi sebuah patung berhala. Awak musyrik. Kita kata yang tu kita kena panggil kepada dia, wahai awak sini, perbuatan ni boleh mendatangkan syirik. Adapun status awak kena rujuk ke majlis agama. Saya bagi tahu perbuatan ni boleh mendatangkan syirik. Gitu. Kena beza antara dua tu. Kita tak panggil dia wahai musyrik, dak. Kita kata, saudara, mari sini. Apa yang awak buat ni syirik. Syirik ni membatalkan agama. Tapi status awak kena rujuk majlis agama. Itu bukan kerja saya. Kerja saya bagi tahu perbuatan ni membatalkan keislaman. Sebab itu kita kena berhati-hati. Nombor 1 apa dia? Syirik. Syirik ni sama ada dia percaya adanya selain dari Allah yang berhak disembah, ataupun yang berhak diibadahi, ataupun berhak disembelih padanya. Dalam bahasa mudah, apa jua bentuk ibadat yang patut disembahkan kepada Allah, tiba-tiba ada seorang manusia beriktikad ada makhluk lain yang berhak kepada amalan tersebut, maka perbuatan itu atau kepercayaan iktikad sebegitu boleh menjatuhkan seseorang ke lembah kesyirikan. Kita percaya Allah sahaja tempat kita mengadu, Allah sahaja tempat kita berharap. Selain Allah ni tak ada kuasa. Tiba-tiba dia iktikad, ada. Kita boleh minta kepada fulan bin fulan. Kalau kita ada hajat, kita ada masalah, kita minta dengan fulan bin fulan. Kepercayaan sebegitu adalah kepercayaan yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu boleh membawa kepada kesyirikan. Kena hati-hati. Siapa yang percaya begitu, dia kena cepat-cepat istighfar, bertaubat kepada Allah dan memperbaharui syahadah dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian.
Syirik juga berlaku sekiranya dia beriktikad bahawa ada yang berkuasa mengatur dan mentadbir alam semesta ini selain dari Allah. Tiba dia kata sebenarnya ni bulan tu, kalau kita pergi cakap dengan fulan bin fulan, dia boleh tahan bulan tu daripada bergerak. Dia katalah sebagai contoh. Lah ni saintis Cina duduk kata nak declare bulan tu milik Cina, katanya lah, tak tahulah lagu mana ceritanya. Tapi nak sebutnya apa? Kalau seseorang tu percaya, beriktikad ada sesuatu yang berkuasa mengatur alam ini selain dari Allah, maka kepercayaan dia itu boleh menjatuhkan dia ke dalam kesyirikan. Dia percaya sebenarnya kita ni banjir ke apa ni sebenarnya sebab NASA punya kerja ni. Dia punya. Ataupun dia kata apa semua, dia kata ada pihak yang lain mengatur rezeki manusia, mengatur sakit, mengatur. Setara Namrud pun bila berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ada juga poin-poin hak dia mengaku. Apa dia hak mengaku bila sebut Nabi Ibrahim kata, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku boleh menghidupkan dan mematikan. Qala ana uhyi wa umit, kata di Namrud, aku pun boleh menghidupkan dan mematikan. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladhi kafar. Bila Namrud tu nampak kerah kepala ni, Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku dia boleh menerbitkan matahari dari ufuk timur kepada ufuk barat. Kalau mu betul Tuhan terbitkan daripada ufuk barat, terbenam di ufuk timur. Terdiam Namrud. Dia pun tahu kekuasaan alam semesta ni tak ada orang yang berkuasa melainkan Allah. Tiba-tiba kalau ada orang kata, kita ni kalau nak murah rezeki kena buat baik kepada fulan, kena minta izin dengan fulan, dia iktikad begitu, maka iktikad tersebut boleh jatuh ke dalam kesyirikan. Orang zaman dulu kadang-kadang bila nak pergi ke satu-satu tempat dia minta izin. Tok, nenek tupai lalu, minta izin cucu nak tupai lalu. Cucu nak tupai lalu. Apa iktikad dia? Iktikad dia ada sesuatu kuasa gaib yang boleh memberi manfaat dan mudarat kepada dia. Sepatutnya kita orang beriman, Nabi ajar bila pergi tempat hak pelik-pelik macam tu, kita kata apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang mana dengan nama itu, dengan nama Allah, la yadurru ma'asmihi syai'un, sesuatu pun tidak boleh mendatangkan mudarat. Fil ardi wala fis sama', di langit dan di bumi. Hanya Allah. Selain daripada Allah tak ada satu pun yang mampu mendatangkan mudarat. Hanya Allah sahaja. Kalau benda tu berlaku dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, tak akan berlaku. Itu iktikad kita sebagai orang Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Malah syirik juga boleh berlaku seandainya seorang itu percaya adanya orang atau makhluk mengetahui perkara gaib selain daripada Allah. Dia tahu benda gaib ni.
Tanya dia, siapa nak mati, bila nak mati, dia boleh royak belaka. Dia boleh bagi tahu. Oh, dia ni tahun depan mati. Siapa yang iktikad macam tu, maka dia telah mensyirikkan Allah. Kerana hanya Allah yang tahu ilmu ghaib. Sebab tu kita tak percaya kepada zodiak. Tahu zodiak? Zodiak ni ilmu bintang, nujum. Sagittarius lah, gapo lagi? Scorpion. Gapo lagi? Libra. Nama-nama saya pun tak erti lah nak sebutnya. Tapi dia percaya siapa beranak bulan sekian-sekian, rezeki dia murah, jodoh dia macam ni, honino dia tilik nasib dia. Siapa yang beriktikad ada orang yang tahu benda gaib selain dari Allah, maka orang ni telah mensyirikkan Allah, jatuh dalam hukum syirik. Itu kita kena bagi tahu. Tapi janganlah pula bila kawan-kawan tu saya percaya dia zodiak, awak ni syirik, awak ni musyrik. Tak boleh kata lagu tu. Kita kata, awak tahu tak, iktikad itu boleh mendatangkan kesyirikan. Kalau awak tetap juga percaya, boleh jatuh ke dalam syirik. Gitu. Sebab implikasi daripada mengkafirkan tu banyak. Kita tak boleh nak kata main-main. Kalau betul dia tu keluar daripada Islam, harta pusaka dia tak boleh nak ambil, sembelihan dia tak boleh nak makan. Kalau dia mati kena tanam di kuburan orang non-Muslim, tak perlu dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan. Yang tu implikasi banyak. Tapi seseorang walaupun dia tidak dihukum kafir oleh mana-mana institusi yang pihak yang berkuasa, tetap saja kalau dia terlibat dengan dosa-dosa syirik, andai betul dia terlibat dengan dosa ni, lalu dia kembali kepada Allah, walaupun disolatkan, walaupun dikafankan, walaupun kalau betul-betul di sisi Allah dia musyrik, maka di akhirat sana dia tetap akan dihukum oleh Allah sebagai seorang yang musyrik. Cuma kita je orang ni, kita je manusia, kita tak berani. Hanya Allah yang tahu. Kalau betul terlibat dengan kesyirikan, di sisi Allah akhirat nanti, orang panggil lah apa pun dia hari ni, kalau dia mati disalatkan, dikafankan, dihantar perkuburan Islam sekalipun, tapi tetap di sisi Allah, Allah akan menilai seseorang itu berdasarkan perbuatannya. Yang ni bahaya. Yang ni bahaya. Sebab tu kita bimbang kepada kesyirikan yang tidak nampak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu dari sudut iktikad. Poin nombor 1 baru tu, iaitu syirik kepada Allah. Poin nombor 2, dari sudut iktikad, kepercayaan yang boleh menjatuhkan seseorang itu ataupun boleh membatalkan keislaman seseorang itu, ialah dia mengingkari kefarduan dan kewajipan, bukan secara bermalas-malasan, tetapi mengingkari dengan degil dan juga tegar. Dia kata contohnya, kita kata semayang tu wajib, dia kata semayang tak wajib. Dia mengingkari kewajipan. Kita kata puasa, puasa wajib, dia kata tak wajib puasa. Zaman Abu Bakar As-Siddiq dulu, mereka memerangi golongan murtad. Padahal golongan murtad tu semayang, golongan murtad tu mengucap la ilaha illallah. Sebab apa dia murtad? Sebab dia tak nak bayar zakat. Umar radhiyallahu anhu pergi jumpa Abu Bakar. Abu Bakar, takkan mu nak perang orang mengucap la ilaha illallah? Abu Bakar kata, kalau mereka ingkar satu daripada harta mereka, iqalan, mereka tak nak bayar zakat walaupun sekadar satu iqal, aku tetap akan perangi mereka.
Iktiqad Abu Bakar, orang yang membatalkan kefarduan zakat walaupun dia mengucap, maka dia diperangi. Dia telah terkeluar daripada agama. Nampak? Mengingkari salah satu daripada kefarduan. Tak mesti semua, mengingkari satu je. Kalau dia kata zaman dulu zakat tak wajib tu, benda jarang-jarang orang, kadang-kadang je Abu Bakar perang dah. Solat hak wajib tak ada orang berani tak ada orang berani kata tak wajib zaman dulu. Mari zaman kita ni ada juga orang berani, ada pula orang berani kata semayang ni tak apa, selagi kita tak kenal Tuhan, betul-betul kenal, tak wajib lagi semayang. Dia mari jenis lagu tu, semayang pakai niat, semayang pakai lagu tu je lah. Yang ni dari sudut hukum boleh terkeluar daripada agama. Yang ketiga, menghalalkan sesuatu yang haram yang diketahui secara umum. Contohnya arak. Mana-mana orang Islam pun akan tahu arak ni haram, judi ni haram, zina ni haram. Tiba-tiba dia kata siapa kata haram? Boleh je minum. Dia kata macam tu. Maka dia menghalalkan perkara yang haram yang sememangnya diketahui. Bukan benda khilaf dak. Ni boleh makan kau tak boleh makan. Boya ni boleh makan kau tak boleh makan. Tu masalah khilaf. Hak ni orang tahu belaka. Tak ada ulama kata arak ni dalam Islam khilaf, ada kata boleh minum, tak ada kata tak boleh minum. Tak ada ulama kata lagu tu. Semua ulama kata arak ni haram. Mari ke dia kata boleh. Orang ni menghalalkan apa yang haram sebegini, boleh jatuh kepada hukum keluar daripada agama atau terbatal agama dia. Okey? Riba sebagai contoh. Hukum riba tu haram. Dia kata riba boleh. Tapi kalau dia dalam perbahasan nak menentukan hak ni keuntungan ke ataupun riba, perniagaan ke ataupun hutang, atau detail-detail tu, itu perbahasan yang detail yang khilaf berlaku padanya. Adapun asas tu dipanggil ma'lum bid-darurah, di mana berkata Ibnu Qudamah, man i'taqada hilla syai'in ajma'a ala tahrimihi ujmi'a ala tahrimihi wa dhahara hukmuhu bainal muslimin wa zalati syubhatu fihi lin nususil waridah kalahmil khinzir wa zina wa ashbah hadha mimma la khilafa fihi kafar. Siapa iktiqad halalnya sesuatu yang telah diijma'kan haram dia, yang telah zahir hukumnya di kalangan kaum muslimin, yang tidak ada keraguan pada nas-nas yang datang tentangnya, seperti daging babi, zina dan seumpamanya, lalu dia beriktikad perkara itu halal, tidak ada khilaf lagi bahawa dia telah kufur. Yang seterusnya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak baca belakang ni mungkin banyak, tapi kita pilih-pilih sikitlah yang penting-penting. Yang seterusnya, beriktikad bahawa orang musyrikin itu tidak ada apa-apa kesalahan di sisi Allah. Tak ada masalah. Orang Islam dengan orang kafir itu sama je. Agama mana-mana pun sama je. Ni kita panggil apa pemikiran di zaman ni? Liberal ke dia panggil? Kalau pluralisme. Agama mana-mana pun dia kata sama. Maka iktikad kepercayaan begitu boleh menyebabkan status dia sebagai seorang muslim terbatal.
Kerana apa? Kerana Allah kata inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah ni Islam je. Nak buat baik ke orang kafir, nak buat baik, nak buat kepada jiran yang kafir non-muslim, silalah. Tapi jangan letak dalam hati kita agama dia dengan agama kita sama lah. Agama dia, agama kita, dan agama yang benar hanya Islam. Kerana hanya Islam agama yang diredai oleh pencipta sekalian alam. Itu yang Allah Ta'ala kata inna dina indallahil Islam. Iktiqad yang seterusnya, kepercayaan bahawa seorang manusia tidak lagi perlu mengikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa beriktikad dia tidak terikat lagi dengan syariat Nabi Muhammad. Dia percaya dia tak lagi terikat dengan syariat Nabi Muhammad. Pernah dengar tak lagu ni? Dia tak lagi terikat dengan syariat Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk sekalian umat. Tiba-tiba mari kat dia kata ada pun saya dah tak perlu ikut Nabi Muhammad dah. Gedebel dia tu. Bahasa gedebel tu tahulah. Samseng lah. Dia kata dia tak perlu lagi ikut Nabi Muhammad. Ataupun dia tak perlu kata dia. Dia kata, oh tak apa. Tok guru tu, fulan tu, orang tu, dia lain, dia special. Dia tak perlu ikut dah syariat Nabi Muhammad. Dia beriktikad benda tu boleh berlaku, harus berlaku begitu. Maka iktikad dia itu telah mengeluarkan dia, boleh mengeluarkan dia daripada status seorang Muslim. Boleh membatalkan keislaman dia. Ini dari sudut iktikad kepercayaan. Mungkin dia tak percaya pada diri dia, dia percaya orang lain. Dia percaya, orang tu dia ni memang tahap tinggi dah ilmu dia. Bila tahap tinggi ilmu dia ni, dia tak perlu ikut dah syariat Nabi Muhammad ajar ni, dia tak perlu ikut dah. Dia ni level lain dah dia ni. Siapa yang percaya macam tu, dia telah mendustakan ayat Quran di mana Allah Taala kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a." Katakanlah wahai Muhammad kepada sekalian manusia, hei sekalian manusia, aku ini utusan Allah kepada kamu semua. Jadi bila begitu tak ada orang yang boleh terlepas daripada syariat Nabi Muhammad. Even hatta Nabi Isa alaihissalam waktu dia turun akhir zaman, dia ni level Rasul ni, bukan level main-main. Cuma dia turun di akhir zaman, buat kali kedua. Lepas dia hidup dulu, dia diangkat ke langit, turun balik di akhir zaman. Waktu dia hidup mula-mula, syariat dia, sebab dialah Rasul, dialah Nabi. Tapi bila dia turun di akhir zaman, Nabi Isa ni kena ikut juga syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau status orang satu setara Nabi Isa kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada ke orang lain bawah darjat dia hak tak perlu ikut Nabi Muhammad? Tak ada lah. Jadi kalau ada orang percaya dia ke atau orang lain tak perlu ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka iktikad sebegitu boleh membatalkan keislaman seseorang. Bahaya tuan-tuan. Benda kepercayaan ni hak kita paling bimbang sebab dia ni barang dalam hati. Yang seterusnya, beriktikad atau percaya bahawa agama Allah ini sudah tidak relevan. Tidak relevan.
Dalam bahasa Arab disebut al-i'rad an dinillah. La yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Dia dah tak belajar, tak asyik mengaji agama, tak asyik buat dah agama, tak asyik beramal dah dengan agama. Bahasa mudah kan? Pada dia agama Islam ni sudah tidak relevan. Kalau dia anggap begitu, maka dia telah terkeluar daripada keimanan. Lah ni banyak anak-anak muda ni dia kata agama ni ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Bukan benda penting pun agama ni. Dia kata lagu tu. Bahaya. Bahaya macam mana? Bahayanya ialah dia terkeluar daripada agama. Bila terkeluar daripada agama ni tuan-tuan, hari akhirat besok tak ada bahagian sedikit pun daripada syurga. Orang ni kalau jahat, maksiat banyak, dia mencuri, dia merokok, dia bunuh orang sekalipun, tapi kalau dia tak terkeluar daripada agama, masih ada harapan nak masuk syurga. Masih ada harapan. Walaupun harapan tu jauh, dia kena azab dulu, kena masuk neraka dulu, kena bakar, kena hukum dulu. Tapi selama dalam hati dia masih ada iman dan tak terbatal iman dia masih ada harapan masuk syurga. Tapi orang yang terbatal Islam dia, terbatal iman dia, berjuruh setara mana pun, baik setara mana pun dia tidak akan ada harapan masuk syurga. Ni yang paling bahaya. Kerana iman ni dia tekad syurga. Ada boleh masuk syurga. Tak ada iman atau terbatal iman, tidak boleh masuk syurga. Adapun kategori nombor 2. Kategori yang kedua hak kita sebut tadi, perkataan. Dia sebut perkara-perkara keluar daripada mulut dia, perkara tersebut, maka terbatal iman dia. Cakap macam mana boleh terbatal iman? Nombor 1, memaki, mencela Allah, Rasul, Quran ataupun agama Islam. Dia maki agama Islam, dia hina Allah, dia hina Rasulullah, dia hina Quran, maka perbuatan, perkataan tu keluar daripada mulut dia, terbatal agama dia. Yang kedua, hak tadi dia sebut mencela. Yang kedua, memperolok-olokkan agama, mempermain-mainkan agama. Panggil istihza bidinillah, istihza billah. Buat main-main. Hukum hakam ni dia buat main-main, buat olok-olok. Mempermainkan agama, mempermainkan Rasul, mempermainkan kitab Al-Quran, mempermainkan Allah. Walaupun dia tak niat dia buat main-main. Ada satu zaman dulu orang munafik ni, dia tak suka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kata, tak apa, nanti bila kita balik Madinah, kita keluarkan orang yang hina itu daripada Madinah. Dia kata macam tu ya. Turun ayat Quran. Qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan ayat-ayat dia dan dengan Rasul dia kamu buat main-main? Jangan memperolok-olokkan Nabi, jangan. Jangan memperolok-olokkan agama. Kadang-kadang dia buat main tudung. Tudung-tudung ni dia buat main-main. Hari ni ada seorang tu dia kata buat main-main, buat prank, tarik tudung orang. Semata-mata nak cari konten. Okey. Ataupun dia pergi buat main-main dengan azan. Azan yang menjadi syiar Islam, dia buat main-main. Buat lagu Hindustan ke, buat lagu gapolah.
Saja je nak main-main tukar lirik lagu Hindustan tu dengan azan. Ui, jangan. Benda tu mempermain-mainkan agama, dia boleh jatuh ke dalam hukum terbatal agama dia. Okey, jangan buat main-main. Yang ketiga, mengakui kerasulan. Mendakwa, bukan mengakui, mendakwa kenabian. Azan dulu. Baik, kita sambung sikit lagi. Ada 2 poin yang nak sebut lagi. Yang kita sebut tadi, yang ketiga ialah mendakwa kenabian. Dia mendakwa dia Nabi, ataupun percaya kepada orang yang mendakwa dia Nabi. Macam berlaku tempat kita, ada seorang tu dia kata saya ni Rasul untuk orang Melayu. Maka perkataan dia tu boleh menyebabkan dia terbatal Islam dia. Begitu juga orang percaya hak dia kata. Orang kata, oh betul dia tu Rasul, maka orang tu juga terbatal Islam dia. Pasal apa? Sebab dalam Islam kita beriman bahawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan berhak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah atau utusan Allah, dan Nabi Muhammad itu Rasul yang terakhir. Tidak ada lagi Rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kiamat akan datang banyak orang mendakwa dia jadi Rasul. Nabi kata sendiri dalam hadis yang sahih, Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sehingga akan bangkit Dajjal. Dajjal ni makna pendusta. Lebih kurang 30 orang, semuanya mendakwa dia ni utusan Allah. Ramai orang akan rakyat, oh dia ni utusan Allah, dia terima wahyu dari Allah, dia dapat ilmu direct daripada Allah. Ni pendusta dia panggil. Okey, orang yang mengaku dia ni Rasul, keluar daripada agama dia dan orang hak percaya pada dia. Yang seterusnya, dan kita nak berakhir dengan dia, iaitulah mendakwa tahu ilmu gaib. Tadi kita dah sebut dah. Tapi hak ni hak tadi iktiqad, kepercayaan. Hak ni dia sebut mulut dia tahu benda gaib. Bukan sekadar dia, orang yang percaya bahawa dia tahu ilmu gaib juga sama. Sebab dalam Quran Tuhan kata jelas, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui sesuatu pun dari yang gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Allah je yang tahu. Tiba-tiba ada seorang manusia dia mendakwa dia tahu adanya alam di balik mata, adanya alam gaib. Dia tahu benda ilmu-ilmu gaib ni. Dia tu pun bahaya, orang yang percaya begitu, dan orang yang percaya kepada dia pun bahaya juga. Sebab apa? Mana bukti dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang mendatangi ahli nujum arrafan ni tukang tilik, ataupun kahinan atau dukun tok bomo lah bahasa kita. Tok bomo ni dia royak, dia tahu begini, tahu benda gaib, dia tahu. Siapa yang mendatangi tukang tilik ataupun dukun,
dalam bahasa kita bomoh hak tak betul lah. Masalahnya orang kita ni bomoh tu dia bui belaka nama tu. Bahasa mudah dukun lah, dukun ni. Lalu orang tu percaya kepada dukun tersebut. Dia percaya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia telah kufur dengan apa yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana saya sebut di awal tadi, kita tak sebut nama siapa-siapa dan kita pun tak hukum siapa-siapa. Tetapi perlu diberi penjelasan kepada umat bahawa inilah i'tiqad, inilah perbuatan, inilah perkataan, bahawa adanya i'tiqad, perkataan dan perbuatan yang apabila dilakukan oleh seseorang, dia boleh membatalkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena hati-hati dan kita kena membersihkan diri kita daripada elemen-elemen sebegini semata-mata untuk menjaga keimanan kita kepada Allah. Biarlah hati kita ni betul-betul beriman kepada Allah, meyakini kekuasaan Allah, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, bahawa tidak ada yang berkuasa melainkan Allah, tidak ada yang mengetahui benda gaib melainkan Allah, tidak ada yang memberi manfaat dan mudarat melainkan Allah, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan melainkan Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semoga Allah jaga keimanan kita, i'tiqad kita, dan betul-betul kita menghayati kalimah syahadah la ilaha illallah yang selama ni kita agungkan dan kita ucapkan. Wallahu ta'ala a'lam. Sekadar itulah yang dapat kita kongsi pada malam ini. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik dari kelemahan saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.